Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk giliran hari ini muka surat 9 kita minta saudara Jo Maladi, beliau akan menterjemahkan bermula daripada ayat yang ke 58 hingga ke 61 surah Al-Baqarah. Falyatafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami, masuklah oleh kamu akan ini negeri, maka makanlah oleh kamu daripadanya di mana-mana telah berkehendak oleh kamu berpuas-puasan, dan masuklah oleh kamu akan pintu tertentu berkeadaan orang-orang yang sujud, dan katakanlah oleh kamu akan kata keampunan, nescaya kami ampunkan bagi kamu akan kesalahan-kesalahan kamu, dan bakal kami tambah akan orang-orang yang berbuat baik. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka telah menukarkan oleh orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan perkataan bukan yang telah dikatakan akan ia bagi mereka, maka telah menurunkan oleh kami atas orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan kekotoran daripada langit, dengan sebab apa yang telah adalah mereka curang. Apakah punca Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika telah meminta air oleh Musa bagi kaumnya, maka telah berkata oleh kami, pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan batu, maka telah terpancar daripadanya 12 mata air. Kita terpancar. Zaman mustafir jawazan. Maka telah terpancar daripadanya oleh 12 mata air. Sesungguhnya telah mengetahui oleh tiap-tiap manusia akan tempat minum mereka. Makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu daripada pemberian Allah, dan jangan kamu bermaharaja lela pada bumi selaku orang-orang yang membuat kerosakan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بعدها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu, wahai Musa, sekali-kali tidak kami sabar atas makanan yang satu, maka suruhlah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau. Nescaya ia keluarkan bagi kami daripada apa yang ia menumbuhkan oleh bumi, daripada sayur-sayurannya dan timun-timunnya dan bawang putihnya dan kacang adasnya dan bawang merahnya. Telah berkata oleh ia, adakah kamu minta tukarkan akan yang dia adalah lebih rendah dengan yang dia adalah lebih baik. Berangkat turunlah oleh kamu akan satu negeri, maka sesungguhnya bagi kamu ada apa yang telah minta oleh kamu dan telah ditimpakan atas mereka akan kehinaan dan kebapaan, dan telah kembali oleh mereka dengan kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu dengan sebab bahawasanya mereka adalah mereka ingkar dengan beberapa ayat Allah, dan mereka membunuh akan nabi-nabi dengan bukan baik, bukan yang benar. Yang demikian itu dengan sebab apa yang telah derhaka oleh mereka dan adalah mereka melampaui batas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnianya, hari ini kita bersama lagi untuk meneruskan hari-hari yang bakal kita menyudahkan, hari-hari yang bakal kita menyelesaikan perjanjian kita untuk menyempurnakan 30 hari Ramadan. Hari ini masuk hari yang ke-26. Alhamdulillah, bahagianya saya dapat merasakan sesuatu yang seronok sebenarnya, dapat lepas sampai 26 hari. Mudah-mudahan ada baki 4 hari lagi, insyaAllah kita dapat selesaikan dengan penambahan ayat, penambahan perbendaharaan kata, vocabulary kita, dan penambahan perbincangan-perbincangan yang menarik, yang saya yakin anda belum pernah rasakan perbincangan ini pada kelas-kelas yang lain lah, saya kira. Malah saya sendiri setiap kali saya lalu ayat-ayat, walaupun surah yang sama, ayat yang sama, setiap kali lalu dia akan ada sesuatu yang baru dapat kita bincangkan. Alhamdulillah, tahniah kepada semua kerana anda setia bersama saya, setia terus berkongsi tentang apa yang nak disampaikan ini. Semoga Allah SWT jadikan semua yang kita lakukan ini sebagai satu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya nak tanya, suara macam mana? Saya dapati ada suara. Okey, suara perlahan sangat, Ustaz. Ya kan? So, aircon, apa, kipas, okey. Tu. Suara Ustaz perlahan sangat. Ya kan? Macam mana nampak? Okey. Okey, ada teknikal. Saya pun check sekejap. Okey. Okey, Kina. Suara okey? Saya tanya khabar dulu. Apa khabar orang utara? Perlis? Kedah? Saya dengar orang Kemboja pun ada hari ni. Daripada Kemboja pun dapat kontak saya tadi ni. Apa khabar orang Kemboja? Orang daripada Selatan, Kuala Terengganu okey, Alhamdulillah. Puan Faridah Salim. Naratiwat, Patani, jelas. Kemboja dari mana? Kemboja clear. Kemaman okey, Alhamdulillah, suara okey. Ada mungkin ada tempat. Kuantan. Kuantan apa khabar? KL. Alhamdulillah. Putrajaya, Ceras, Padang Besar, Seremban okey. Selangor Alhamdulillah. BDK. BDK okey, sangat-sangat okey. Orang Melaka, Alor Gajah, Bukit Rambai, Pai Rumput. Apa khabar Sungai Rambai, Muar, Tanjung Agas, Batu Pahat, Semerah, Johor Bahru, Taman Perling, Pulau Tiram, Desa Cemerlang. Alhamdulillah semua. Singapura, Batam, harap anda semua sihat. Setakat ini view yang saya dapati, inilah orang-orang yang, dan termasuk juga Pantai Timur. Orang Pantai Timur daripada Terengganu, Dungun, Kemaman, Kuantan, dan masuk juga Pasir Putih, Kota Baru, Penggalan Cepa,
Sabah Sarawak. Harap anda sihat, anda bahagia, anda ceria, dan kita ada baki 4 hari lagi ni. Kita semoga ada sesuatu yang luar biasa, peneman-peneman yang yakin insya-Allah ada sesuatu yang luar biasa. Tapi saya tak tambah lagi perbincangan tata bahasa. Saya lebih pada ulang kaji je. Saya ulasan ulang kaji saja. Setuju? Sebelum tu saya nak ucapkan salam daripada semua yang memberi salam kepada saya tadi dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masuk ayat hari ini, ayat yang ke-60, sebagaimana yang dibacakan oleh saudara Joe Maladi. Alhamdulillah, beliau dah lebih setahun tak mengaji dengan saya, dan lebih setahun tak belajar sejak kelas kami dibubarkan tahun 2 tahun lepas. Jadi, alhamdulillah beliau dapat mempertahankan sistem, dapat menguasai sistem dengan baik. InsyaAllah, mudah-mudahan terus istiqamah. Dan insyaAllah, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh saudara Jo tadi, ini akan kita bincangkan. Tapi satu muka surat, bermakna baki setengah muka surat lagi. Hari ini setengah muka surat, dan baki setengah lagi kita akan bincang esok. Hari ini kita bincang 3 ayat saja. Ayat yang ayat berapa ini? 58, 59 dan 60. Dan 61 hari besok kita bincang satu ayat saja. Ayat 61 saja. Baik. Sebelum kita bincang ayat hari ini, sebagaimana biasa, kelaziman biasa, sepanjang Ramadan ini setiap hari kita akan ulang surah Al-Fatihah. Saya yakin anda yang mendengar selama 30 hari berturut-turut, kalau anda tak hafal, tak tahu saya macam mana nak ulas, macam mana nak komen. Saya doa semoga Allah berikan kekuatan untuk anda terus istiqamah. Tapi saya yakin kalau terus usaha, Allah akan mudahkan anda boleh hafal apa yang ada surah Fatihah dengan mendengar saja. Apatah lagi kalau anda ulang-ulangkan lagi, berlatih pada Quran, paksakan ingatan, insya-Allah boleh. Baik, kita ulang lagi sama-sama, ikut saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita terus pada pelajaran kita ini 7.44. Kita sudah masuk minit yang ke-15 untuk hari ini. Kita dah 15 minit, kita hanya mukadimah. Setuju kita masuk pada pelajaran kita? Saya tukar kamera. Kita ulang kaji dulu. Ulang kaji ayat semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum, dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, sekali-kali tidak kami percaya bagi engkau, hatta narallah, sehingga kami lihat akan Allah itu jahratan, nyata. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka telah mengambil akan kamu oleh suara petir. Wa antum tanzurun, walhal kamu melihat.
Seterusnya ayat yang ke-20, 56. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian telah membangkitkan oleh kami akan kamu daripada sesudah mati kamu. La'allakum tashkurun, supaya kamu berterima kasih. Wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan telah meneduhkan oleh kami, telah memayungkan, telah menaungkan. Zallalna itu maksud telah memayungkan, meneduhkan. Zallalna, telah menaungi oleh kami, alaikum, atas kamu, al-ghamama, akan awan mega. Ustaz, cuba cek mic. Okey mic, Ustaz? Tempat lain clear, Haris. Kuantan mungkin coverage tak apa elok ini. Saya yakin tempat lain semua okey. Ini masalah coverage, bukan masalah technical di sini. Ulang sekali lagi. Wa zallalna 'alaikumul ghamama, dan telah meneduhkan oleh kami atas kamu akan awan mega. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan telah menurunkan oleh kami atas kamu akan manna dan salwa. Manna sejenis manisan, salwa sejenis burung puyuh. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah olehmu daripada beberapa yang baik apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu. Ada suara gangguan lain, Hafiz? Kadang-kadang masalah coverage saya sini. Satu lagi, wa ma zalamuna, dan tidak, manafi ada di awal ayat, ada walakin, dan tidak zalamuna, telah anyai oleh mereka akan kami. Walakin, dan tetapi kanu, adalah mereka, anfusa, akan diri-diri mereka, yazlimun, mereka anyai. Alhamdulillah, selesai ayat semalam. Sekarang kita tengok ayat hari ini. Ada 1 jam suku kita bincang panjang ni. Wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Wa iz qulna, dan iz, ingatlah, tambah bila awal ayat. Bila awal ayat iz, tambah ingatlah. Ada fi'il yang tersembunyi, ada fi'il yang tak dicatat di situ. Inilah masalah bahasa. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Jumlah fi'il dah, jumlah fi'il tersembunyi pada terjemahan dia, tambah ingatlah. Tapi kalau di tengah-tengah ayat tak perlu tambah ingatlah. Okey, hanya awal jumlah saja, awal ayat saja. Dan ingatlah, iz, ketika, kulna, telah berkata oleh kami. Biasa iz zaraf dia akan jadi mudhaf, maka iz ni mudhaf kepada kulna, mudhaf ilaih. Seluruh jumlah fi'liyah. Kulna fi'il madi, telah berkata, fi'il madi, oleh kami, fa'il. Fi'il dan fa'il minimal satu jumlah fi'liyah. Paling kurang yang dikatakan jumlah fi'liyah ada fi'il dan fa'il. Dan seluruh jumlah fi'liyah inilah yang menjadi mudhafun ilaih. Okey, mudhaf ilaih dalam bentuk jumlah. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami. Apa yang kami katakan, kami di sini merujuk pada Allah. Apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah firmankan. Bila ada qala atau yaqulu atau kul, tak kira lah fi'il madhi atau mudhari' atau amar yang bersumberkan daripada kalimah berkata. Biasa dalam Quran lah, sepanjang pengalaman saya, dia akan diiringi dengan maqulul qaul. Ada 1-2 tempat yang kadang tak ada. Itu pun tengok jenis ayat. Tapi secara umum ada maqulul qaul. Apa maqulul qaulnya? Seluruh jumlah fi'il ni. Udkhulu hadhil qaryah. Satu jumlah fi'il. Udkhulu fi'il amar. Masuklah. Macam mana kita nak tahu fi'il amar? Ada hamzah wasal. Ni wazan apa ni saya nak tanya? Wazan nombor berapa? Saya ajar fi'il madhi, fi'il mudhari' saya. Tapi ni kita fi'il amar. Kita tahu bila fi'il amar dia ada gandingan dengan fi'il mudhari'. Sila jawab soalan saya. Tolong beri komen. Sekarang ada 59 peserta. Hampir 60 mana stabil. Inilah antara jumlah saya nampak yang konsisten daripada awal hingga akhir. Tolong beri komen. Saya nak tanya, udkhulu wazan nombor berapa? Daripada fi'il dal kha lam.
Wazan nombor 3, Puan Yati Harun. Masya Allah, laju. Puan Zarina Hamzah, orang Penang. Nombor 3. Nombor 3 atau 6 kemungkinan. 3. Mungkin, ya. Masya Allah, semua. Sebab kita tahu mudhari'. 6 pun mungkin. Dakhala, mungkin dakhala. Tapi sebenarnya wazan nombor 3 tu lebih utama. Kita kalau nak meneka lah sebenarnya, itu urutan yang saya susun tu sebenarnya itu kebarangkalian yang paling kerap. 1, 2, 3 tu itu memang paling kerap jumpa. Wazan nombor 4 juga. Kalau untuk wazan fa'ilah, nombor 4 lebih utama berbanding dengan nombor 5. Wazan fa'ilah. Dakhala, Masya Allah. Bagus semua. Kak Zan bermusuk. Apa khabar Kak Zan? Alhamdulillah doktor. Tanya, betul, nombor 3. Wazan nombor 3 adalah lebih utama. Yang keenam ni selalu dia bentuk sifat. Kata kerja bentuk sifat. Cantik, jauh, dekat, tinggi, rendah, mulia. Selalunya wazan yang keenam. Kecil, besar, ringan, berat. Masya Allah, Kak Zu. Oi, tak sangka Kak Zu nombor 3. Betul ya? Betul. Alhamdulillah. Tanah nombor 3. Wazan fa'ala yaf'ulu. Maknanya kita dah tahu fi'il madhi. Dakhala telah masuk oleh ia. Yadkhulu, ia masuk. Udkhul, masuklah oleh engkau. Udkhulu, masuklah olehmu. Anda dah boleh bina sini, boleh kembangkan, boleh kayakan perbinaan kata anda semua. Daripada kalimat udkhulu saya, anda dah boleh buat fi'il madhi 14. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Itu fi'il madhi. Anda boleh kembangkan lagi fi'il mudhari'. Dengan kita tahu dalam fi'il madhi, fi'il mudhari' itu ada dhamir. Tak kira dhamir mustatir atau dhamir baris. Anda boleh tukarkan. Fi'il mudhari' yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna. Tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Tadkhulina, ya mukhatabah. Tadkhulani, alif tasniah. Tadkhulna, nun niswah. Adkhulu, dhamir mustatir rujuban. Aku masuk. Nadkhulu, kami masuk. Boleh kembang. 14 madhi, 14 mudhari'. Boleh kembang lagi fi'il amar. Udkhul, masuklah oleh engkau. Udkhula, masuklah oleh engkau berdua. Alif tasniah. Udkhulu, masuklah olehmu. Ni nampak? Udkhul. Daripada kalimat udkhulu ni, satu punca je dia boleh pecah jadi 14 madhi, 14 mudhari'. Sebab kita tahu wazan dia. Lain kali kalau jumpa, dah tak ada masalah dah kita dah. Kita dah ada simpanan maklumat dah dengan tahunya wazan. Kalau salah wazan, salah lah baris dia, bunyi dia pun salah. Pelik sikit kan. Ini fi'il amal. Udkhul, udkhula, udkhulu. Udkhuli, masuklah oleh engkau perempuan. Ya mukhatabah, dia mukhatabah di hujung. Udkhula, ada alif tasniah. Udkhulna, masuk oleh kamu. Bila tahu fi'il amar, boleh juga fi'il nahi. Jangan kau masuk. La tadkhul, la tadkhula, la tadkhulu, la tadkhuli, la tadkhula, la tadkhulna. Boleh. Madin saya. Amar nahi. Amar 6, madhi nahi 6. Jadi 14 20. Mudhari' 14 tambah lagi 6 20. 20 40. Dengan satu kalimat ini udkhulu, kita dapat kembang jadi 40 kalimat dah. Boleh kembang jadi 40. Sebab itu dulu saya kata, biar orang hafal 1000, cukup kita hafal 1. Sebab kita tahu cara dia. Baik. Udkhulu, masuklah olehmu. Berarti bila awal ayat mula dengan fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il masuklah, fi'il amal. Oleh kamu fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il zahir atau fa'il dhamir? Sudah tentu fa'il dhamir. Mana dhamir dia, nampak atau tak nampak? Zahir, baris ataupun mustatir? Dhamir baris. Mana dhamir dia kalau nampak? Wow. Kalau nampak dia bersambung atau pisah? Bersambung. Yang dalam fi'il semuanya muttasil. Yang sebelah fi'il semuanya muttasil. Yang munfasil awal fi'il saja. Atau awal isim saja. Awal jumlah fi'iliyah atau jumlah ismiyah. Itu je yang munfasil. Yang lain ni semua muttasil. Yang selebihnya muttasil. Dia letaknya di hujung. Dhamir baris muttasil. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya
Bila ada fi'il, ada fa'il. Ada fa'il, ada fi'il kadang-kadang dia perlukan maf'ul bih. Dia perlukan maf'ul bih, perlukan objek. Maka hazihi ni automatically dia akan jadi maf'ul bih. Hazihi dia akan jadi maf'ul bih. Muzakkar atau muannas? Saya nak tanya. Isim apa ni? Hazihi. Tolong jawab. Hazihi isim apa? Tolong jawab. Maaf baru masuk Tuan Haji Ramli. Tuan Haji Ramli masuk kemudian tak apa. Kemah malam jawab bab tamyiz Tuan Haji Ramli. Penerangan Tuan Haji Ramli tu bagus. Saya cuma minta maaf semalam saya tak dapat bagi komitmen pada grup. Memang keletihan sangat. Tak sempat nak bagi komen. Cadang-cadang malam nantilah lepas tarawih rupanya. Pengsan terus. Jumlah isim isyarah, masya-Allah. Isim isyarah, betul. Isim isyarah kata nama tunjuk. Itu ini, dua je. Tak itu jauh, ini dekat. Kalau syarat lain Syarat dia ada dua jumlah mesti ni. Beza syarat dengan isyarah. Jangan keliru. Ini isim isyarah, ada i Ada i kat pangkal dia. Isyarah. Shin pun ada 3 titik. Isyarah. Isim isyarah, kata nama tunjuk. Ini untuk yang dekat. Hazihi. Untuk muzakkar, untuk muannas. Ya, muannas Haji Ramli, betul. Muannas. Kalau muzakkar, hadza. Hadza ini. Kalau muannas, hazihi. Untuk musanna, hatani tambah ta alif nun. Hatani. Kalau muannas, haza, hazihi, hatani atau hataini. Kalau jamak dia haulai. Kalau bagi jamak dia haulai. Isim isyarat. Betul semua. Alhamdulillah. Dan hazihi ini akan menjadi maf'ulun bih. Tapi oleh kerana hazihi ini satu isim yang kita namakan mabni, satu istilah mabni itu kita akan bincang ni. Tapi secara sambil lalu saya nyatakan, bila sebut mabni, baris akhir atau huruf akhir isim tersebut tak boleh berubah. Meskipun dia berperanan sebagai fa'il atau maf'ul, baris tak ada tukar baris dhamma. Hazihu ke haziha ke hazihi, tak ada. Dia satu sampai kiamat bunyi dia hazi. Tak akan berubah apa. Itu namanya mabni. Lawan mabni adalah mu'rab. Maksud mu'rab, baris akhir dia akan berubah ataupun huruf akhir yang berubah. Ada perubahan pada akhir lafaznya. Itu mu'rab. Macam al-qaryata, kadang al-qaryati, kadang al-qaryatu. Itu mu'rab. Al-qaryata mu'rab. Tapi oleh kerana al-qaryata dia menjadi badal kepada hazihi, maka kedudukan hazihi sebagai maf'ul bih. Biasa maf'ul bih hukum dia mansub, antara tanda mansub baris fathah, maka al-qaryata ikut sama. Baris fathah dia mengikut kepada hazihi. Maka sebab itu badal, bila badal kita tambah iaitu pada terjemahan. Masuklah olehmu akan ini, iaitu negeri ataupun kampung boleh. Al-qaryata. Al-qaryata badal dia muannas sebab dia ikut kepada hazihi. Hazihi itu muannas, badal pun ikut sama muannas. Masuklah olehmu akan ini, iaitu negeri. Satu jumlah fi'il. Ada fi'il dan ada fa'il dan ada maf'ul. Lengkap. Dan seluruh jumlah fi'iliyah ni ada badal tu. Seluruh jumlah fi'iliyah ni menjadi maqulul qaul pada kunna. Dia tergolong dalam jumlah, dia sub jumlah, dia dalam jumlah fi'liyah atas. Masih lagi dalam jumlah fi'liyah. Jumlah besar dia kulna tu. Seluruh jumlah kulna dukhulu hadhil qaryah ni, seluruh jumlah ini menjadi mudhafun ilaihi kepada is. Yang kulna saja. Seluruh jumlah fi'liyah ni bermula daripada sini sehingga sini. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi mudhafun ilaihi kepada is. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kami, masuklah olehmu akan ini negeri. Akan ini iaitu negeri. Full stop. Fa maka huruf ataf. Ataf pada fi'il amar. Ataf pada maqulul qaul. Maka sambung. Ini soalan macam maqul, sambung lagi maqulul qaul ni. Tapi ada fa huruf ataf sambung. Tak habis lagi ni. Maka kulu fi'il amar. Fi'il amar dengan fi'il amar. Jumlah fi'liyah. Kulu, makanlah fi'il amar. Makanlah fi'il amar. Oleh kamu fa'il. Fa'il dia kita tahu dhamir. Dhamir yang ada dalam fi'il amar. Nampak dhamir dia? Dhamir baris. Bila nampak ada nama dia, mana dhamir dia? Waw.
Waw apa nama dia? Waw jamak. Tadi udkhulu kita tahu fa fi'il dia apa, ain fi'il dia apa, lam fi'il dia apa. Khulu, siapa beli buku saya dia ada tulis atas tu, dia tulis fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Sekarang ni tak ada buku ni, macam mana ni nak buat ni? Okey, tengok mana fa fi'il dia, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Tolong beri jawapan sekejap. Sementara saya tunggu. Mabni, baris akhir tak berubah. Ya, Hajah Kalsum. Bukan setakat baris akhir je. Ada yang huruf akhir. Bila mabni bukan baris saja yang tak berubah, huruf pun tak berubah. Ada setengah. Kalau jamak muzakkar salim, hurufnya tak... sorry. Kalau jamak muzakkar salim, huruf yang berubah. Isim musanna, huruf berubah. Tapi yang mabni, baris tak berubah, huruf pun tak berubah. Tetap. Okey. Soalan saya, mana fa fi'il, mana ain fi'il, dan mana lam fi'il, dan wazan nombor berapa? Tolong beri komen. Tolong beri komen. Sementara tu saya cari file dia untuk saya nak share. Okey, dah jumpa? Wazan nombor 3 betul? Akala, Masya Allah. Siapa jawab tadi? Wazan nombor 3, saya tak. Isyarah. Akala, Nur Fariza Syamsuddin. Betul, Masya Allah. Tahniah Puan Nur Fariza. Akala, mana? Wazan nombor 3, akala ya'kulu. Huruf pertama ada huruf Hamzah. Tapi kenapa tak nampak ada huruf Hamzah tak? Patutnya ukulu bukan? Ada masalah ni. Ini yang kita namakan fi'il. Kita nak belajar ragam fi'il nanti. Kita nak belajar ragam fi'il. Ni nota yang saya dapatkan ni. Sedikit perkongsian hari ni. Walaupun kita belum belajar lagi, saya sebagai perkongsian. Fi'il, ada fi'il sakit, ada fi'il sihat. Sedikit nota. Okay, nak dengar tak? Akala ya'kulu. Atas alif ada hamzah. Betul Kak Zul. Akala ya'kulu. Masya Allah. Alif. Bukan alif hamzah wasal. Atas alif ada hamzah. Sedikit saya lencong sedikit tentang ragam fi'il ni. Kenapa hamzah tak ada tu? Ini gara-gara fi'il ni tentang ragam fi'il. Kita belajar sikit. Boleh? Wazan nombor 3. Betul Puan Liza Syari. Boleh saya kongsi sikit? Tolong bagi respon sikit. Saya nak cerita tentang ragam fi'il sikit je. Ragam fi'il sikit. Sebab akala ni ada termasuk dalam masalah sikit. Okey. Saya nak cerita bahawa fi'il ada fi'il sakit, ada fi'il sihat. Secara umum, ya Puan Rosiati boleh. Puan JB jawab dulu Boleh, Alhamdulillah. Okey, Waliza kata nak akis. Ya, fi'il secara umum ada yang sihat, ada yang sakit. Yang biasa saya share tu sebenarnya fi'il sihat. Fi'il sihat sebenarnya. Macam mana kita nak detect? Macam nak diagnose. Nak diagnose. Macam doktor lah. Macam mana kita nak pastikan yang fi'il ni sihat atau sakit? Fi'il sihat, fi'il yang bebas. Sama ada pada fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il dia bebas daripada huruf alif, huruf waw, huruf ya. Ini 3 huruf. Kalau kita belajar tajwid, huruf alif, waw dan ya adalah huruf mad. Betul? Alif, waw, ya ni huruf mad. Tapi kalau belajar tajwid, belajar nahwu, huruf sakit dia bila fa fi'il ada huruf illat, atau ain fi'il ada huruf illah, atau lam fi'il ada huruf illah. Apa tu huruf illah? Huruf alif atau waw atau ya, atau juga kita namakan huruf sakit. Bagi fi'il yang sakit kita namakan fi'il sahih. Fi'il sahih, fi'il yang sihat. Lawan fi'il sahih, fi'il mu'tal.
Fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf L, fi'il yang ada huruf sakit. Itu yang beza dia. Contoh. Dan fi'il sihat, fi'il sakit saya tak nak sentuh. Saya nak cerita fi'il sihat saja. Dan akala termasuk dalam kumpulan fi'il sihat. Tapi pun sihat yang tak berapa, belum apa sihat, ada sesama sikit. Dia sesama sikit. Dia ada masalah sinus. Fi'il sihat, kategori sihat. Tak sampai ke tahap dialisis ke, tak. Dia tak sampai tahap pergi kena apa, kena insulin ke apa, maksud tak sampai. Itu fi'il sakit lah. Ini kita nak fi'il sihat lagi. Kategori sihat ada 3 jenis sihat. Ada 3 jenis sihat. Kita ambil sihat yang pertama, fi'il bentuk salim. Salim bentuk bina, salim bentuk selamat. Selamat tu memang betul-betul sihat betul lah. Memang ceria, cergas, bersemangat. Dia tak ada huruf elat, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya pada fa fi'il ke, ain fi'il atau lam fi'il. Okey? Itu kategori pertama. Kategori yang kedua, mahmuz. Mahmuz. Mahmuz mana? Kalau terjemahan yang dihamzahkan. Bina al-mahmuz maknanya yang dihamzahkan. Apa tu bina mahmuz? Nanti siap contoh Yang kedua, yang ketiga, mudha'af. Mana mudha'af? Yang digandakan. Saya selesaikan satu. Contoh, bina salim. Ini bina salim. Bentuk salim. Kataba. Kaf, ta'ba. Sihat. Kataba. Bila tukar mudhari', yaktubu. Bila tukar amar, uktub. Selesai. Tak ada masalah. Nak tukar apa pun jadi senang. Selamat kita. Fi'il la taktub. Sadaqa. Yasduku. Usduk. La tasduk. Senang boleh tukar. Kasara. Yaksiu. Yaksiu. Amar iksir. La taksir. Hamala yahmilu. Ihmil. La tahmil. Senang boleh tukar. Boleh tukar. Sami'a isma'u. Isma'. La tasma'. Senang. Nak tukar madi, tukar mudhari', amal. Kita tahu wazan saja. Salima yaslamu. Islam. La taslam. Ajiba ya'jabu. I'jab. La ta'jab. Karuma yakrumu. Ukrum. La takrum. Karuma yakrumu. La ukrub. La takrub. Ba'uda yabunu. Ub'ud. La tab'ud. Kabura yakbur. Ukbur. La takbur. Senang nak tukar. Ini fi'il salim. Fi'il kategori sihat semua. Fi'il sahih tapi bentuk salim. Bentuk yang pertama. Yang mahmus ni. Yang mahmus ni. Masuk mahmus yang ada hamzah. Ada yang jenis hamzah pada fa fi'il. Contohnya akhaza. Akala tadi. Amara. Semua hamzah pada fa fi'il. Amara ya'muru. Wazan nombor 3. Amara akhaza ya'khuzu, juga wazan nombor 3. Akala ya'kulu, wazan nombor 3. Ini mahmuz fa nama dia. Mahmuz fa, maksudnya mahmuz pada fa fi'il. Ada yang mahmuz hamzah pada ain fi'il. Contoh sa'ala. Sa'ala telah bertanya oleh ia. Ra'afa. Ini saya lupa dah ni. Dah lupa. Sa'ara ni saya cari dalam kamus ni. Yang jangan jumpa yang dah. Dalam Quran tak jumpa kan? Tapi dalam kitab lain adalah. Maksudnya ain fi'il daripada hamzah pada ain fi'il. Sa'ala yas'alu, wazan nombor 1. Ra'afa ya. Ini saya tak pasti. Ra'afa sa'ara ni saya memang saya tak ingat. Okay. Ini yang saya nak cerita bahawa hamzah pada ain fi'il. Bila ada pada fa fi'il, dia ada masalah bila nak tukar fi'il amar. Dia ada masalah pada tukar amar. Ada yang kena hilang. Hamzah tu dah kena gugurkan. Kenapa gugurkan? InsyaAllah kita akan belajar nanti kemudian. Bukan masa dia untuk hari ini saya nak terangkan. Cuma nak beritahu ada hamzah. Kenapa hilang? Bukan sebab huruf ilat. Ni alif bukan ilat. Ni hamzah. Bukan alif Hamzah. Hamzah bukan huruf sihat. Bukan huruf sakit. Dia fi'il sihat lagi. Cuma mahmus nama dia. Bentuk mahmus. Mahmus fa, mahmus ain dan mahmus lam. Ini mahmus lam. Mahmus lam
yang hamzah terletak pada lam fi'il. Bada'a, telah memulakan oleh ia. Bara'a, telah berlepas diri oleh ia. Mala'a, telah memenuhi oleh ia. Dara'a, dara'a saya tak pasti, dah lupa makna dia. Dara'a, tapi maksudnya hamzah terletak pada lam fi'il. Tak kira lah pada fa fi'il ke, ain fi'il atau lam fi'il, dia kategori mahmus. Cuma detailkan lagi, mahmus fa ke, mahmus ain ke, atau mahmus lam. Alhamdulillah, boleh faham sekarang ni? Dia masalah ni pada fi'il amar selalunya. Macam iqra', itu mahmus qara'a, mahmus lam. Mahmus lam tak ada masalah. Selalu yang mahmus fa. Mahmus fa masalah bila nak tukar fi'il amar. Amara ya'muru, amar dia mur. Dalam hadis Nabi SAW, muru auladakum, perintahkanlah fi'il amar oleh kamu, auladakum, akan anak-anak kamu, bis salah, dengan salat. Muru. Khuzu, akhadha ya'khudhu. Yang mahmus fa saja masalah. Mahmus ain pun ada masalah. Sa'ala yas'alu, amar dia sal bani Israel, sal. Ada is'al boleh ke? Sal. Ini masalah sikit. Sikit je. Setakat semua ya. Boleh faham? Masya Allah. Puan Nuraini Nordin faham. Terima kasih. Lega saya. Puan Nuraini daripada mana? Pernah belajar kan bahasa Arab? Nur Fariza Samsudin. Bagus, Alhamdulillah. Puan Rizati faham, Alhamdulillah. Santun, lemah lembut, Masya Allah. Kak Tun, kemeh. Terima kasih Kak Tun. Alhamdulillah, boleh faham. Masya Allah, leganya. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Dan yang terakhir, satu lagi, tajuk fi'il sahih juga, fi'il sihat juga. Sihat. Pertama bentuk salim, kedua mahmus. Kita detailkan sikit mahmus, mahmus fa, mahmus ain atau mahmus lam. Yang jadi masalah mahmus fa dengan mahmus ain. Mahmus lam biasanya senang. Nak tukar pun tak ada yang hilang. Tapi mahmus fa dengan mahmus ain ni ada sikit rumit sikit. Nanti kita detailkan lagi akan datang. Kemudian sekarang kita fokus pada mahmul fi'il sahih saja. Fi'il yang salim, untuk salim, yang selamat. Dan yang terakhir, fi'il bina' mudha'af. Apa itu mudha'af? Sedang belajar Seremban. Oh ya ke? Sama dengan Kak Tun ni kat Seremban juga. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya nak cerita tentang mudha'af. Apa itu mudha'af? Yang digandakan. Kalau terjemah bina' itu bentuk, mudha'afun yang digandakan. Apa yang diganda? Ain fi'il dan lam fi'il hurufnya sama. Itu maksudnya. Yang digandakan dia, Puan Liza Syari. Apa yang digandakan, Puan Liza? Ain fi'il dan lam fi'il dia mesti serupa. Jangan nampak ada tasydid dia, kita mudha'af. Tak. Ada yang walaupun ada tasydid tapi dia bukan mudha'af. Sebab ain fi'il dan lam fi'il dia tak sama. Yang dikatakan mudha'af, ain fi'il dan lam fi'il mesti serupa. Macam sebelum ni kita jumpa allama yu'allimu. Ini ada tasydid ni, mudha'af ni. No, itu bukan mudha'af. Itu salim. Bentuk salim. Sebab fa fi'il dia ain. Ain fi'il dia lam. Lam fi'il dia mim. Yang dikatakan mudha'af apa dia? Ain fi'il dan lam fi'il dia huruf yang sama, huruf serupa. Baru itu dinamakan mudha'af. Jelas? Contoh, dalla, dot, lam, lam. Ain fi'il lam, lam fi'il pun lam. Madda, mim, dal, dal. Ain fi'il dan lam fi'il serupa. Haqqa, ha, qaf, qaf. Telah benar oleh ia. Halla, telah halal oleh ia. Ha, lam, lam. Sahha, telah sihat oleh ia. Sahih, jelas. Sad, ha, ha. Kemudian tamma. Apa ni tamma? Apa ni tamma? Siapa boleh tahu makna? Tamma. Ta, mim, mim. Tolong komen makna tamma. Saya tahu makna tak? Tamma. Dia kalimat tamat. Sempurna. Tamat
telah sempurna oleh ia. Sempurna, Masya Allah. Hajar Rozi Ahmad, betul, barakallah fiqh. Basa, telah mengembang biak oleh ia. Basa, barra, telah sempurna, Masya Allah. Haji Razali, Tuan Haji Razali, sempurna. Okey, Masya Allah, bagus, bagus. Alhamdulillah, bagus. Tamas, sempurna. Tamat, tamam. Mim. Sempurna, bagus. Alhamdulillah, semua bagus. Basah, kembang, berkembang. Tamam, ya. Tak tahu, sempurna Pak Yati. Sempurna, ya, alhamdulillah, betul. Puasa Syah, sempurna, telah sempurna oleh ia. Barra, telah laisal birra, kebajikan, berbuat baik, telah berbuat baik, telah kebajikan oleh ia. Jarra, jar, tarik, telah menarik oleh ia. Huruf jar, dia menarik daripada baris dhammah, dia tarik ke bawah, baris kasrah. Jarra. Alhamdulillah. Okey, ini yang saya nak kongsikan bahawa tentang ragam fi'il. Ini dalam 3 kumpulan ni, fi'il salim, bina salim atau bina mahmus atau mudhaf, semua ni ada dalam kumpulan fi'il sahih, dalam kumpulan fi'il yang sihat. Fi'il mu'tal ada 5 macam fi'il sakit. Apa dia? Ini dia. Yang insya-Allah kita akan belajar nanti kemudian. Misal ajwaf nakis lafih multawi. Saya ada kaedah dia untuk anda ingat. InsyaAllah. Sabar dulu, okey? Belum masa dia. Kita yang sihat-sihat, kita belajar. Bulan puasa ni kita nak sihat. Raya nanti kita seronok. Kalau belajar bulan puasa, belajar sakit, takut nanti raya ni masalah ni. Mudah-mudahan anda sihat, anda bahagia, anda ceria. Kita jumpa. Kita sambung kembali pelajaran kita. Akala yakulu. Baik. Fakulu, biasa kalau mahmus fa, fi'il amar dia akan hilang. Sebab ada ilal kena ada 2 hamzah bertemu tu maka bila bertemu 2 hamzah kedua tu bertukar jadi huruf mat dibuang. Dibuang bukan huruf mat, dia tukar, buang semua. Hamzah wasal dengan hamzah qata' tu semua dia buang. Digugurkan semuanya, maka tinggallah kulu, makanlah olehmu. Fi'il madhi akala, fi'il mudhari' yakulu, amar dia kulu. Tapi bila masuk nun niswah, dia kembali semula. Kau ada tahu ni okey, ni niswah okey dia. Kulna. Berkata katakanlah oleh kamu perempuan, kulna. InsyaAllah kita akan bincang fi'il bina, mahmus fa, mahmus ain dan mahmus lam, dan juga mudhaf. Okey? Makan, yang penting jumlah fi'il, ada fi'il dan ada fa'il. Makanlah, fi'il amar. Oleh kamu, fa'il. Kamu tu dhamir, maka fa'il dia bentuk dhamir. Dhamir dia nampak atau tak nampak? Dhamir baris. Kalau nampak, dia bersambung atau berpisah, itu mestinya bersambung dalam fi'il. Dan kalau nampak, ada nama dia waw jama'. Minha, daripadanya murakab jari. Minha, daripadanya murakab jari. Haisu, sekira-kira atau di mana-mana. Ini zaraf. Haisu, zaraf. Zaraf zaman, zaraf tempat, zaraf makan. Makanlah olehmu daripadanya. Nya tu mana? Hazihi qaryah. Bapak hazi mu'annas ni. Di negeri itu. Hazihi qaryah. Makanlah olehmu minha, daripadanya. Mana? Daripada hazihi qaryah tadi. Haisu, di mana-mana saja. Sekira-kira. Nampak? Zaraf. Kita tahu zaraf, sebagaimana saya ulangkan lagi, biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Mana mudhaf lain dia? Syi'tum, ini jumlah fi'liah. Syi'tum. Syi'tum ni lah dia punya mudhafun ilaihi dia. Tapi mudhaf lain dalam bentuk bukan isim, bentuk jumlah. Jumlah fi'li. Fi'liah. Jumlah fi'liah. Bentuk jumlah fi'liah. Haisu, di mana-mana. Syi'tum, telah berkehendak, fi'il madhi. Oleh kamu, fa'il. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liah. Seluruh jumlah fi'liah ni mengambil tempat majrur.
bagi tempat mudhafun ilaihi. Okey. Dari sisi Arab dia bukan fi mahli jar, okey. Dia menjadi mengambil tempat mudhafun ilaihi bagi mudhaf ini. Haitsu. Zaraf Makanlah olehmu daripadanya di mana-mana telah berkendak oleh kamu. Ragadan, berpuas-puasan. Ragadan, berpuas-puasan atau sepuas-puasnya. Satu jumlah fi'liyah. Full stop. Satu jumlah fi'liyah. Okey. Alhamdulillah. Ya. Ragadan. Kalau dalam Arab dia menerangkan hal. Ragadan menerangkan hal. Menerangkan hal keadaan kamu tu. Makan secara macam mana sana? Dalam keadaan sepuas-puasnya. Itu maksudnya. Kulu termasuk dalam fi'il yang tidak menurut kelas. Bina mahmus fa. Ya, betul, Masya Allah. Terima kasih saya ya. Jazakallah khair. Ya, mahmus fa. Makanlah olehmu daripadanya haisu, di mana-mana. Maf'ul fi. Haisu, di mana-mana. Zaraf syi'tum, telah berkendak, fi'il madi. Oleh kamu, fa'il. Mana dhamir kamu? Nampak atau tidak? Tolong jawab sekarang. Mana dhamir kamu? Mana fa'il dia? Fa'il zahir atau fa'il dhamir? Tolong jawab sekarang. Puan Salma baru masuk. Selamat datang. Mana fa'il dia? Syi'tum, telah berkendak oleh kamu. Mana fa'il dia? Dah lama tak tanya ni. Ini nak sesi ulang kaji ni. Pemantapan. Sesi pemantapan 3-4 hari ni sebelum tutup. Kita tak ada penambahan. Syi'tum, telah berkendak oleh kamu. 10 saat daripada sekarang. Tolong jawab mana fa'il bagi syi'tum. Mana fa'il dia? Zahir atau dhamir? Kalau dhamir, apa nama dhamirnya? Kalau zahir, apa tanda dia? Ta mutaharrik, Masya Allah. Nuraida Isa Ka'ain Rajin ta, Masya Allah. Ta fa'il. Kalau dah elok, ta fa'il. Mim tu alamatul jam'i lizukur. Tum lah, ada sikit terjemah tum lah. Kamu tu secara umum tapi tak detail. Ta mutaharrik. Ya, Payati Hero, Masya Allah. Faridah betul. Ta mutaharrik. Ya, ta yang diberikan harakat. Masya Allah. Ahsanti Hazrin. Dhamir ta tum. Dhamir tum itu boleh, betul lah, tak apa. Okey. Nak detail lagi, ta mutaharrik. Mim tu alamatul jam'i lizukur, tanda jamak. Kunakudin baru masuk. Selamat datang. Selamat mendengar, selamat menonton. Ta mutaharrik. Ahsantum. Ahsantum, bagus. Seluruh jumlah ni, jumlah fi'il dan fa'il berperanan sebagai mudhafun ilaihi bagi haisu. Dan ragadan menjadi hal. Okay. Hal bagi fa'il. Sahibul halnya adalah fa'il. Wow, jamaah. Baik, kembali pada jumlah fi'liah. Kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Satu jumlah fi'liah. Makanlah olehmu daripadanya di mana-mana telah berkendak oleh kamu berpuas-puasan. Satu jumlah fi'liah. Wa dan huruf ataf sambung ni menyambungkan antara jumlah fi'liah, fi'il amar. Udkhulu, fakulu, wadkhulu, semua jumlah fi'liah yang bermula dengan fi'il amar. Dan masuklah olehmu. Perbincangan yang sama, saya terus selangkah. Masuklah olehmu, kita dah bincang. Dakhala yadkhulu udkhul. Baba, al-baba, akan. Tambah akan sebab merujuk pada maf'ulun bih. Apa tanda? Apakah tanda maf'ulun bih? Tolong jawab. Apakah tanda bagi maf'ulun bih? Ayat paling mudah nak tambahkan ni ada tanda dia. Ada 4 tanda. 2 tanda dengan harakat, 2 tanda dengan huruf. Siapa tahu? 4 daripada tanda ni untuk al-bab, tanda dia dengan apa? Tolong jawab. 2 tanda dengan harakat. Alif lam itu tanda isim Puan Liza. Alif lam tanda isim ma'rifah. Ya. Bazi Ahmed fa'il, tum tu ya fa'il. Tu kembali pada syi'tum tadi. Kita dah masuk wadkhulul baba. Al-baba, apa tanda dia? Baris atas. Masya Allah, Puan Fauzia Suri. Betul, 5 bintang. Ya. Baris fathah.
Baris fathah ni hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Biar betul, fathah isim mufrad dan jamak taksir saja. Bermakna al-baba isim mufrad, pintu. Kalau jamak dia abwab, pintu-pintu. Hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Ya Puan Rosiati, betul. Masya Allah, tahniah Ustaz Yahya. Puan Yati jawab Ustaz Yahya yang dapat tanya. Sebab Ustaz Yahya untuk guru dia. Betul, fathah. Dan baris satu lagi, baris kasrah. Siapa tahu baris kasrah hanya berlaku pada isim apa? Baris kasrah hanya berlaku pada satu jenis isim saja. Baris fathah berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir. Tapi kalau baris kasrah hanya berlaku pada satu isim saja. Tolong jawab, isim apa untuk baris kasrah? Ya, Puan Kuna Kudin, baris fathah itu isim mufrad dan jamak taksir. Tapi baris kasrah kepada mufrad dan jamak taksir dia. Pada jamak muannas salim, Masya Allah, Puan Nazrin. Ya, jamak muannas salim saja. Kalau baris kasrah, dialah maf'ul bih. Cara terjemah tetap tambahan akan. Ini tentang baris. Tentang huruf, ada huruf ya. Huruf ya hanya berlaku pada dua jenis isim. Huruf ya berlaku pada dua jenis isim saja. Siapa tahu isim tersebut? Tolong jawab sekarang. Dua jenis isim sahaja. Tanda dengan huruf, bukan dengan harakat. Dengan huruf. Huruf ya. Siapa tahu? Siapa ingat? Saya terangkan tadi. Tak apa. Tak ingat apa. Nanti orang lain tolong jawab. Ya, betul Faridah jamak muannas salim tadi. Ya, itu dengan baris kasrah. Ini dengan huruf pula. Ya, betul. Muannas salim. Jamak muannas salim dengan huruf ya. Ni suara yang lambat Kadang kita di gelombang tak sama. Ya, jamak muannas salim. Betul Puan Yati. Baik, betul. Jamak muannas salim dengan baris kasrah. Ya, jamak muannas salim baris kasrah. Sekarang soalan saya, dua isim jamak muzakkar salim dan isim musanna. Ahsanti. Ya, orang Sabah lebih dahulu ni yang jawab ni. Oi, lajulah. Laju keras lah. Musanna satu dan jamak muzakkar salim dua isim. Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Kalau pada jamak muzakkar salim dan isim musanna, sekiranya kedudukan dia sebagai maf'ul bih, tanda dia bukan baris fathah tapi dengan huruf yanun di hujung. Mukminina, akan orang-orang yang beriman. Mufsidina, akan orang-orang yang membuat kerosakan. Zalimina, akan orang-orang yang aniaya. Jamak muzakkar salim dan isim musanna. Ya. Dan satu lagi, ada huruf alif. Ada huruf alif. Ini saya tak belajar, saya tak ajar lagi. Dia berlaku pada asmaul khamsah. Berlaku pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah insya-Allah besok mungkin saya akan ceritakan. Hari ini tak mau banyak-banyak. Cukuplah fi'il sahih dengan fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. Cukup untuk hari ini. Kita belajar tentang fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. Okey. Baik, seterusnya kita boleh cukup asmaul khamsah, insya-Allah kita akan belajar nanti besok. Kita akan bincang. Kemudian ya, yang tanda nasab dengan huruf ya. Dengan huruf ya berlaku pada isim musanna dan jamak muzakkar salim saja. Okey, insya-Allah. Isim musanna dan jamak muzakkar salim. Macam mana nak terjemah? Tetap tambah akan. Masuklah olehmu akan pintu. Itu tertentu tu tambahan tu. Pada terjemahan Jumaladi tu, terjemahkan akan pintu tertentu. Tertentu tu tambahan kerana nak menunjukkan al-ihram, isim ma'rifah. Macam mana Ustaz tambah tertentu Ustaz? Kerana nak menunjukkan ni ma'rifah tu. Al-baba, akan pintu tertentu. Sujjadan, berkeadaan. Berkeadaan tu tambah kerana nak menunjukkan hal. Keadaan tu tambah. Sujjadan, berkeadaan. Orang-orang yang sujud. Orang-orang pun tambahan. Menunjukkan dia hal kepada sahibul hal dia, mereka. Jamak, maka hal dia pun kena jamak juga. Sujjadan, berkeadaan orang-orang yang sujud. Sujjadan, berkeadaan orang-orang yang sujud. Kemudian hal wah, huruf ataf. Nampak 3, 4 ataf dia. Semua fi'il amal. Masuklah olehmu. Fi'il amal. Maka makanlah olehmu. 4 perintah Allah. Masuklah olehmu.
Siapa rajin buka tafsir, nampak nanti apa cerita tafsir Wakulu, dah makanlah olehmu. Tapi orang Yahudi dia tukar, bukan makan. Qaf dia tukar pada kaf. Dia tukar qaf jadi kaf. Bila tukar huruf, dia akan berubah makna. Dia bermain-mainkan perintah Allah. Allah kata kulu, makan, katakanlah olehmu. Tapi dia tukar kaf jadi kulu, makanlah olehmu. Ditukarkan. Hittatun, kata keampunan. Orang Yahudi ditukar pada tambah nun. Hintatun, tambah nun jadi hintah, gandum. Makanlah gandum. Makanlah makan gandum. Dia tukar pada. Dia permainkan perintah Allah. Itu cerita dalam tafsir. Tapi saya tak nak cerita tafsir. Saya nak ceritakan fi'il amar. Kulu, makanlah olehmu. Ini fi'il sakit. Fi'il mu'tal. Sebab fa fi'il dia huruf sihat. Ain fi'il dia waw, huruf sakit. Lam fi'il dia huruf sihat. Okey. Qaf, waw, lam. Ada huruf sakit di tengah-tengah. Maka dia kumpulan fi'il mu'tal, fi'il sakit. Tinggalkan dulu. Maka dan katakanlah olehmu hittatun, kata keampunan. Dalam terjemahan saudara Jo akan kata keampunan. Macam mana boleh tambahkan Ustaz? Pada baris atas ni. Ni masya-Allah. Muskil ni nak cerita. Ni ada tambahan sikit nampak. Ini makulul qaul kepada kulu. Sebenarnya makulul qaul di kedudukan dia mansub, dia menjadi seolah-olah macam menjadi maf'ulun bih. Seluruh jumlah ni menjadi maf'ulun bih kepada seluruh makulul qaul menjadi maf'ulun bih pada fi'il amar. Fi'il adalah katakanlah, fa'il dia oleh kamu, waw jamaah, maf'ulun bih dia seluruh jumlah fi'liyah. Tapi dalam ayat ni bukan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Hittatun ni jumlah ismiyah. Dia khabar pada mubtada yang mahzuf. Dia adalah khabar pada mubtada yang mahzuf. InsyaAllah kita bincang kemudian tentang pembahasan ini. Ada fi'il ada mubtada mahzuf. Kalau bukan Arab dia ada bincangkan tentang mubtada dia takdiruhu syi'na, bukan syi'na, sya'nuna. Kehendak kami adalah hittatun. Katakanlah engkau kata keampunan. Naghfir. Ini seluruh jumlah fi'liyah ni kita namakan jumlah fi'liyah, juga kita namakan jumlah talabi. Jumlah fi'liyah juga kita namakan jumlah apa nama? Jumlah talabi. Jumlah tuntutan. Jumlah fi'liyah juga kita namakan apa? Jumlah talabi. Apa itu jumlah talabi? Jumlah fi'il amar, jumlah talabi maksud ada menuntut sesuatu. Ada menuntut sesuatu. Apa tuntutan? Ucapkanlah. Ucapkan jumlah jumlah talabi. Maksud jumlah talabi, ayat dia berbentuk tuntutan. Tuntutan. Menuntut apa? Untuk mengucapkan hittatun. Jawab dia, jawab talabi. Ni. Bila jawab dengan fi'il amar, kemudian bila ada jumlah fi'il amar, kemudian dijawab dengan fi'il mudhari'. Jumlah fi'il mudhari' ni kita namakan jumlah jawab talabi. Jumlah jawab talabi. Package ni. Jumlah ni cerita je, sembang je. Jumlah jawab talabi. Jumlah jawab talabi. Pada jumlah jawab talabi, tengok fi'il mudhari' dia. Naghfir. Naghfiru atau naghfir. Nampak? Naghfir. Baris sukun kan? Jangan lupa tambah nescaya. Tambahan nescaya itu penting. Pada jawab talabi, tambah nescaya. Tulis besar-besar nescaya. Ingat betul-betul ni. Bukan saja-saja tambah nescaya. Macam mana Ustaz nak ingat ni tambah nescaya? Okey, panduan saya untuk hari ni. Nak tambah nescaya ni pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Dan pastikan fi'il mudhari' itu baris akhir dia baris sukun. Naghfir. Naghfir.
Ini satu tanda. Dia ada 3 tanda. Tanda yang pertama saja. Satu tanda je. Saya nak ajar ini satu tanda je. Baris akhir pada apa? Sukun. Pada fi'il mudhari' yang mempunyai baris akhir baris sukun. Tambah nescaya. Akan datang jumpa fi'il mudhari' baris akhir baris sukun. Tambah nescaya. Nah, insya-Allah kita jumpa nanti. Tak lama kita jumpa lagi. Banyak lagi jumpa. Naghfir. Nescaya kami ampunkan. Fi'il mudhari'. Fa fi'il dia ghin. Ain fi'il dia fa. Rusnah ma. Cuma ada menuntut sesuatu iaitu katakan. Ya, betul. Fi'il amr mesti fi'il menuntut. Ada juga nama jumlah talab, jumlah tuntutan. Istilah berbeza, maksudnya sama. Sebut fi'il amr punya fi'il jumlah talab dia tu. Naghfir, dia jawab fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' itu ketika terjemah tambah nescaya. Ya, fi'il mudhari' majzum. Masya-Allah, punya hati. Yati Harun. Mana belajar ni? Hebat tu guru dia. Belajar ni siapa? Puan Yati ni. Gementar berdiri boleh tengok saya. Fi'il mudhari' majzum ni. Saya tak ajar lagi ni. Ya, betul. Puan Yati kata fi'il mudhari' majzum. Antara tanda untuk mengenal fi'il mudhari' majzum, pertama, baris akhir baris sukun. Satu tanda. 2 tanda lagi kemudian. Okey. Yang penting sekarang ni apa nama fi'il mudhari' pun tak kenal, tak apa. Tapi cara terjemah sebut kami dulu. Bila tahu kami ini fi'il mudhari'. Tambah nescaya pada awal terjemahan. Nescaya kami ampunkan. Soalan saya, ini fi'il sahih ke fi'il mu'tal? Sudah tentu sahih. Saya terus jawabkan. Tentu tak sahih. Ghin. Nun tu huruf mudhari'. Ghin. Fa fi'il dia. Fa ain fi'il dia. Ra lam fi'il dia. Ghafara fi'il madhi. Yaghfiru fi'il mudhari'. Berarti wazan nombor 2. Ya, sukun. Iaitu wazan nombor 2. Ghafara yaghfiru. Fi'il dah ada. Ampun. Mana fa'il dia? Tolong jawab. Mana fa'il dia? Fa'il dia bentuk zahir atau bentuk dhamir? Tolong jawab sekarang ya. Saya nak jawapan dia sekarang. Jawapan yang perfect. Apakah jawapan yang paling menepati kehendak saya? Mana fa'il dia? Tolong jawab. Tolong jawab sekarang juga. 8.38. Ini baru satu ayat ni. Belum habis ni. Belum habis lagi ni. Ada 2 ayat lagi menyusul ni. Hai. Panjang ni. Bayangkan kalau kita belajar grammar lagi, tak cukup 1 jam setengah. Memang tak cukup. Nak adakan latihan ni. Tolong saya nak tanya, mana dia punya fa'il dia? Mana fa'il dia? Fa'il zahir atau dhamir? Ya, bertanya. Ghafara ya, dia punya fa'il dia. Ghafara yaghfiru. Tapi fa'il dia saya nak tanya, mana fa'il dia? Dhamir, Puan Yati. Dhamir fa'il dia ya. Okey. Saya nak jawapan yang lebih tuntas lagi. Jawapan yang lebih menepati saya punya kehendak saya. Dhamir mustatir wujuban. Masya Allah. Orang Sabah ni laju. Keras tu. Ya, dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Ya, Masya Allah. Orang JB. Dhamir mustatir wujuban. Masya Allah. Fa'il dhamir. Betul Kak Sofia. Dhamir mustatir wujuban. Zahir Puan Razia bukan dhamir mustatir wujuban. Puan Razia fa'il dhamir mustatir. Nahnu Kak Tun. Mustatir tak cukup kan? Dhamir mustatir apa? Jawazan tu wujuban. Kalau kami wujuban, kenapa wujuban? Itulah fa'il dia. Dhamir yang tak nampak tu, itulah fa'il dia. Tak ada zahir selain dia. Tak ada lagi zahir. Itu yang kalau zahir mesti dhamir mustatir jawazan dia punya fi'il dia. Okey. Nescaya kami ampunkan lakum bagi kamu murakab jari khataya. Bila fi'il dah ada, fa'il dah ada, fi'il ada. Ampunkan. Fa'il dia kami, dhamir mustatir. Lakum bagi kamu murakab jari. Khataya automatik kita walaupun tak ada harakat, tak ada fathah pada akhir, tapi kita tahu ini maf'ul bih dah, confirm. Fa'il dah ada, automatik khataya akan kesalahan-kesalahan. Kata berganti. Ini jamak taksir. Khati'atun mufrad. Khati'atun mufrad dia. Jamak musanna dia khati'atani. Khati'atani musanna dia. Jamak dia khataya. Jamak taksir. Saya kata jamak taksir.
akan kesalahan-kesalahan. Dia mudhaf ke mudhaf ilaih. Okey. Nescaya kami ampunkan bagi kamu akan kesalahan-kesalahan kamu. Wa dan sa bakal. Nazidu kami tambah. Nazidu kami tambah. Jumlah fi'liah lagi. Ada fi'il tambah. Ada fa'il kami. Mana dhamir kami? Baru jawab tadi. Kami dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Kenapa dhamir mustatir wujuban? Itulah fa'il dia. Tak ada fa'il zahir di depan dia. Itulah dhamir yang menjadi fa'il. Dhamir mustatir itulah fa'il dia. Dhamir kami itulah fa'il dia. Tak ada pilihan. Tak ada alternatif lain kecuali itulah dhamir mustatir wujuban. Memang dia kena berperanan sebagai fa'il. Nama dhamir mustatir wujuban. Al-muhsinina maf'ulun bih. Maf'ulun bih dengan jamak muzakkar salim, bukan tanda dengan baris fathah, tanda dengan huruf ya. Dua isim yang tanda dia dengan huruf ya, itu huruf jamak muzakkar salim dan isim musanna. Dan pada terjemahan jangan lupa tambah akan orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang itu kata kunci untuk jamak muzakkar salim. Kecuali pada jamak taksir, kadang-kadang ada terkeluar. Baik, ini jumlah fi'liah. Wasanazidul muhsinin. Jumlah fi'liah, jumlah baru. Seterusnya ayat 58. Sedia? Ayat 58. 59, sorry. Ayat 59 siap? Seterusnya, laju ke saya? Saya kena kurangkan speed. Boleh? Boleh speed saya sekarang ni? Terlalu laju ke? Ni setengah muka ni. Ada dua ayat lagi. Ini ayat yang seterusnya. Ayat 59. Dan ayat 60 belum lagi. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka telah menukarkan fi'il madhi. Telah menukarkan. Oleh siapa? Oleh ia. Mana dhamir dia? Tolong sebut. Mana dhamir dia? Tolong bagi respon. Mana dhamir dia? Saya nak jawab. Nak jawapan? Mana dhamir dia ni? Telah menukarkan oleh ia. Tolong jawab mengikut saya punya jawapan yang saya puas hati. Tolong beritahu saya mana dhamir dia. Tolong beritahu saya mana dhamir dia. Ada 66 penonton sekarang ni. Mana dhamir dia? 10 second dari sekarang. Memang Facebook memang lambat sikit dia punya. Gelombang dia lambat sampai. Tapi kadang-kadang sabar sampai dulu gelombang ni. Pelik kat saya. Tolong beritahu saya mana dhamir dia. Dalam baddala, mana dhamirnya? Saya pentingkan jawapan ni. Sebab ni saya nak kaitkan dengan fa'il ni. Tak ada ke? Tak ada, saya kena tu sekarang 8.44. Ada baki 15 minit lagi. Tak ada ke? Fa'il dhamir mustatir nahnu. Badala, saya dalam badala, masih badala lagi. Oh, tak jawab ke? Oh, panjang. Saya terlepas pandang. Dhamir mustatir jawazan. Oh, patutlah. Betul-betul. Okay, sorry. Saya punya tak nampak ni. Saya tak jalan lah. Dhamir mustatir jawazan. Bermula dari siapa? Mustatir jawazan. Umi jawab mustatir jawazan. Betul. Puan Wardah. Mustatir jawazan. Oh, okay. Saya yang JB. Nasian Nas. Kak Su. Okey, alhamdulillah, betul. Hantar Ustaz, betul. Saya yang ni, dia punya apa, dia tak bergerak tu yang saya ni. Betul. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Dhamir mustatir jawazan. Kenapa saya nak kata setiap kali boleh jumpa fi'il madhi atau fi'il mudhari', maklum dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, biasanya dia akan diikuti oleh fa'il zahir.
Meskipun fa'il tersebut tak nampak ada tanda dia. Macam allazina tu, itulah fa'il dia. Kadang-kadang allazina akan orang-orang yang, kadang allazina oleh orang-orang yang, macam mana kita nak tahu? Tengok fi'il tu. Kalau fi'il madi atau fi'il mudhari' dalam dia ada domain mustatir jawazan, percayalah dia akan diiringi dengan fa'il zahir. Kalau tak ada, selain daripada itu, kalau domain yang menjadi fa'il dalam fi'il tersebut, maka otomatik allazina akan jadi maf'ul bih. Maka kita terjemahkan Kalau badalta ke badaltum, badalu, badala atau badalata tu, apa juga selain huwa atau hiya, maka allazina itu kita akan terjemahkan akan orang-orang yang. Tapi oleh kerana badala telah menukarkan oleh ia, ataupun fi'il mudhari' yubaddilu, ia menukarkan, allazina automatik oleh orang-orang yang, maka telah menukarkan oleh orang-orang yang, ia tak perlu terjemahan. Nampakpun jawazan harus fa'il zahir dah ada. Telah menukarkan oleh orang-orang yang zalamu, silah mausul. Zalamu silah mausul. Telah zalim fi'il madhi, telah aniaya. Oleh mereka fa'il. Fi'il dan fa'il satu jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul pada allazina. Baik itu kita kalau dapat dalam terjemahan perkata dalam yang banyak kita baca di pasaran, diterjemah allazina zalamu, orang-orang yang zalim. Betul. Fabaddala allazina zalamu, maka telah menukarkan oleh orang-orang yang zalim itu qaulan, akan perkataan. Itu terjemahan yang kita nampak dalam pasaran. Tapi kita nak pecahkan ni. Maka dalam sistem kita allazina kita asingkan sebagai isim mausul, orang-orang yang. Ada ketika allazina kita akan terjemah segala yang kalau dia merujuk pada malaikat Tapi kalau selain malaikat merujuk pada manusia, sebab allazina lebih pada lil aqil maka telah menukarkan oleh orang-orang yang macam mana? Zalamu silah mausul, telah zalim, telah aniaya oleh mereka. Tukarkan apa? Qaulan maf'ul bih, akan perkataan ni. Ini isim mufrad. Yang baris fathah, tanda maf'ul baris fathah hanya berlaku pada dua jenis isim. Apa dia isim dia? Isim mufrad dan jamak taksir. Qaulan akan perkataan. Kalau jamak taksir dia aqwal. Aqwalan akan perkataan-perkataan. Qaulan akan perkataan. Ghaira bukan. Ghaira bukan. Allazi yang. Bukan yang. Allazi yang. Ghaira mudhaf, allazi mudhaf ilaih. Ghaira bukan, dia mudhaf, allazi mudhaf ilaih. Tak habis lagi ayat ni. Maka telah menukarkan oleh orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan perkataan bukan yang. Dalam i'rab ghairal ladzi ni jadi sifat pada qaulan perkataan yang bukan. Qila lahum, qila fi'il madhi majhul, telah dikatakan akan ia lahum bagi mereka, murakkab jari. Ini huruf jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul pada allazi. Ada fi'il, ada naibu fa'il, ada murakkab jari. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul pada allazi. Fusak, satu jumlah. Maka telah menukarkan oleh orang-orang yang telah aniaya oleh mereka akan perkataan bukan yang telah dikatakan akan ia bagi mereka. Maka huruf anzalna telah menurunkan fi'il madhi oleh kami fa'il. Ini fi'il 4 huruf Nun, zai, lam. Nun fa fa'il, zai ain fi'il dan lam fa'il. Hamzah tu tambahan. Fi'il 4 huruf. Bila tukar mudhari', huruf mudhari' kena bagi dhammah 4 huruf. Yunazzilu, maka telah menurunkan oleh kami ala huruf jar alladzina isim mausul, alladzina murakkab jari, alladzina murakkab jari. Dalam jumlah fi'liyah ni murakkab jari ni popular dalam jumlah fi'liyah selalu ada murakkab jari, murakkab idhafi, murakkab tausifi. Ni tiga jumlah ni selalu dia popular dah masuk dalam, dia jadi pelengkap dalam jumlah fi'liyah. Okey. Maka telah menurunkan oleh kami atas orang-orang yang isim mausul kena ada silah mausul. Zalamu, zalamu silah mausul, zalamu silah mausul. Telah aniaya fi'il madhi oleh mereka. Telah menurunkan oleh kami atas orang yang zalim apa? Apa yang Allah kami telah turunkan ni? Kami di sini merujuk kepada Allah. Apa yang Allah turunkan? Rijzan, akan maf'ul bih kepada anzala bukan maf'ul bih pada zalamu. Bukan telah zalim oleh mereka akan kekotoran, tak. Rijzan ni maf'ul bih kembali kepada, Rijzan ni adalah maf'ul bih kepada anzalna, telah menurunkan oleh kami. Apa yang telah diturunkan? Turunkan akan
kekotoran. Zalamu ni start line bawah ni. Dia duduk bawah al-lazina ni. Ni di bawah al-lazina ni. Dia tak boleh masuk ni. Dia borderline kat sini cukup fi'il dan fa'il dah cukup. Telah menurunkan oleh kami akan kekotoran. Rijzan kita artikan kekotoran. Dalam tafsir siksaan. Siksaan dalam bentuk sakit taun. Taun kan kotor daripada kuman. Kekotoran daripada mana? Minas sama. Murakab jari. Murakab jari. Minas sama, daripada langit. Daripada langit Bima. Murakab jari. Dengan sebab. Bahasa Arabiah. Dengan sebab. Ma apa yang. Isim mausul. Bila ada isim mausul, kena ada silah mausul. Kanu yafsukun. Ni jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ni. Menjadi silah mausul pada ma. Kanu telah adalah mereka, ataupun nak sebut adalah mereka pun boleh kita terima. Dengan sebab apa yang adalah mereka, ada isim kana, waw jamaah, ada khabar kana. Mana khabar kana? Ni. Jumlah fi'liyah ni, fi'il dan fa'il. Telah mereka fasik, mereka curang. Ini khabar kana. Isim kana, khabar kana kita bincang kemudian pada jumlah ismiyah. InsyaAllah lepas raya nanti saya akan sambung tentang macam mana nak mendiagnose, mengenal pasti jumlah ismiyah. InsyaAllah selepas raya saya tak akan terus jumlah saya dah sedia. Saya akan sambung semua. Kita sama-sama pecah jumlah fi'liyah. Macam mana nak pecah ni Ustaz ni? Jumlah fi'liyah panjang ni, Ustaz pandai-pandai pecah ni. Starting dekat mana, ending dekat mana ni? InsyaAllah kita akan belajar nanti. Bukan susah mana pun, sekejap je. Anda dah kenal isim, fa'il, huruf dah kenal. Itu starting tu macam sekali. Belajar betul, ulang banyak kali. Kita ada 26 video. Tiap-tiap video ada 1,5 jam. Memang panjang. Belajar sikit, satu hari satu video. Pelan-pelan buat nota, ulang mana tu boleh ulang. InsyaAllah boleh. Dan jangan lupa doa. Lebih-lebih lagi 10 hari terakhir ni lagi. Kita ada baki lagi, 4 hari lagi ni. Kita doalah sungguh-sungguh. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ayat terakhir. Nampak gaya? Kena ulang tengok video ni. Laju betul. Allah, langkah saya kata betul laju. Laju ke? Pak Wasan 8.53. Nak habis ni, tinggal satu ayat lagi ni. Ayat ni panjang ni. Nak berhenti sampai ni ke? Boleh ke saya lajak sikit lagi ni? Ke ada urusan di luar? Sebab saya nak habiskan ni. Boleh lewat sikit? Saya nak tanya sebab saya ambil waktu anda. Janji yang saya diamanahkan dan yang kita sama sepakati jam 9 adalah waktu untuk kita bersurai. Sudi ke untuk anda anjatkan sedikit waktu sampai 8, 9 suku, atau paling lewat 9.30 kita berhenti? Setuju? Kalau setuju, saya boleh lanjutkan. Kalau tak setuju, saya stop on the dot sampai 9 pagi. InsyaAllah, amin. Saya follow Ustaz, boleh? Okey. Alhamdulillah. Ada 63. Boleh. Masya Allah. Saya kena boleh. Tu saya kadang-kadang pengaruh waktu ni kadang-kadang mengganggu saya punya kelajuan juga. Sebab saya nampak bila masa makin suntuk, saya terasa nanti orang nanti hajat saya nak terangkan sampai ayat 60 nanti takut tak kesampaian. Teruskan. Masya Allah. Terima kasih. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh lewat. Tak apa. Saya ni kadang-kadang lupa daratan bila dah naik syekh ni. Setuju. Alhamdulillah. Tinggal satu ayat lagi. Allah, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh. Doktor nak masuk klinik, doktor buka klinik ni. Pukul 9. Sudi sangat. Alhamdulillah. Terharu air. Okay, kita sambung ayat yang ke-60. Boleh tapi jangan laju. Okay, kali ni saya perlahan ni. Yang laju bahaya Ustaz. Tak apa. Okay, sekali ni saya perlahan. Ni saya perlahan. Ayat 60 saya perlahan. Okay. Wa dan dah tahu. Ingatlah ketika. Sebab apa? Ingatlah. Sebab awal jumlah zaraf. Nampak? Selepas ni ada jumlah fi'liyah.
Istasqa Musa liqaumihi. Full stop. Satu jumlah. Istasqa. Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Tolong jawab sekarang juga. Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau akhir laju. Kalau akhir laju je Ustaz ni, tak apa. Baik. Okey. Tolong beri jawapan pada saya. Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Mana fa fi'il, mana ain fi'il dan mana lam fi'il? Tolong beri. Istasqa. Sin, ka, qaf. Bukan kaf qaf. Q. Ya, ahsanti. Laju keras orang Kota Kinabalu. Tahniah, betul. Alif, sin, ya. Alif, sin, ya. No, Poliza. Sin, qaf, ya. Ahsanti. Barakallah fik. Betul. Puan Rin Hasan. Sin, qaf, ya. Betul. Walid Azmi. Ahsanta. Sa, qa, ya. Betul. Saqa. Sin, qaf, ya. Ahsan. Zarina Hamzah. Betul. Orang Penang. Sin, qaf, ya. Betul. Alhamdulillah. Daripada utara sampai Perlis, Penang, KL sampai ke JB, semua beri jawapan memuaskan, menepati. Dan alif sinta ni adalah tambahan. Alif, hamzah wasal, sin, ta ni tambahan. Kalau terjemahan kita nampak ada alif sinta. Ista'ana yasta'inu, istaghfara yastaghfiru, istakbara yastakbir. Alif sinta ni tambahan. Kata dasarnya sin, qaf, ya. Mana-mana kita jumpa kalau ada alif sinta, kebanyakan pada terjemahan tambah minta. Istasqa telah minta air oleh ia. Istaghfara telah minta ampun oleh ia. Ista'ana telah minta tolong oleh ia. Alif sinta. Cuma istakbara je. Kita tak terjemahkan telah minta besar oleh ia. Istakbara kita tak terjemah kepada minta besar. Kita terjemah kepada sombong. Kalau mana asal terjemah kita istakbara telah minta besar oleh ia. Yalah, iblis minta dia dibesarkan. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, dia kata. Engkau ciptakan Adam daripada tanah, aku ciptakan daripada api. Itu istakbara kita terjemahkan telah sombong oleh ia. Tapi ada alif sinta. Secara umum kalau terjemahan kena tambah minta. Kata dasar sin, qaf, ya. InsyaAllah tak lama kita jumpa. Wala tuskil harsa. Tuski fi'il mudhari', fi'il 4 huruf. Tuski, ia mengairi akan ladang. Kisah lembu, lembu betina nanti, insyaAllah. Kata sin, qaf, ya. Mengairi, melibatkan kisah air, minum air, tuang air, siram air, semua. Kisah air. Istasqa, dan ingatlah ketika telah minta air oleh, bila ada domir mustatir jawazan, telah minta air oleh ia. Dalamnya ada domir huwa ni. Domir huwa. Bila dalamnya ada domir huwa, berarti ada fa'il zahir. Mana fa'il dia? Automatik kita. Musa. Sebab Musa muzakkar. Dia merujuk kepada fa'il. Terus, telah minta air oleh Musa. Tak ada pada domir Musa, tak kisah kita tahu. Dengan domir dia dah cukup dah. Dia punya, tu dah jadi satu penanda aras bagi kita. Ya, ini fa'il zahir ada ni. Kalau ada fi'il madi atau fi'il mudhari' yang dalam dia ada domir dia, khusus madi maklum atau mudhari' maklum sahaja. Dan ingatlah ketika telah minta air oleh Musa. Terus, oleh ia dah tak perlu lagi. Sebab fa'il dah ada, fa'il zahir dah ada. Telah minta air oleh Musa liqaumihi, li bagi huruf jar. Li bagi huruf jar. Qaumi mudhaf. Ni majrur dan dia jadi mudhaf kepada hi, mudhaf ilaih. Dhamir. Liqaumihi bagi kaumnya. Full stop. Satu jumlah fi'il. Dan ingatlah ketika telah minta air oleh Musa bagi kaumnya. Fakulna, maka telah berkata oleh kami. Istaf'ala, Masya Allah, betul. Fakulna, maka telah berkata oleh kami. Fi'il madi, fi'il dan fa'il. Telah berkata fi'il madi oleh kami. Fa'il. Kami di sini merujuk pada Allah. Dan Allah tu kami bukan menunjuk ramai saja dalam bahasa Arab. Bila jamak juga menunjukkan kepada ta'zim. Li mu'azzim nafsahu, untuk Allah nak membesarkan dirinya. Untuk memuliakan, mengutamakan. Maka telah
telah berkata oleh kami apa yang Allah ucapkan, apa yang Allah firmankan. Maqulul qaul kepada kulna ni. Ini maqulul qaul. Dia masuk dalam jumlah fi'liyah ni. Dia dalam maqulul qaul masuk dalam jumlah kulna. Baik itu dalam i'rab dia fi mahli nasbin. Dia mengambil tempat nasab sebab kedudukan dia mengambil tempat pada maf'ulun bih. Maka telah berkata oleh kami akan ungkapan ini. Sepatutnya akan ucapan ini. Akan dia maqulul qaul ini. Apa ucapan dia? Idrib bi'asakal hajar. Ini ucapan yang Allah ucapkan. Allah rakamkan serupa. Allah ajarkan semula apa yang Allah ucapkan dalam ayat ini. Idrib fi'il amr. Pukullah oleh engkau. Ini wazan nombor berapa? Kita tahu fa fi'il dia dad. Ain fi'il dia ra. Lam fi'il dia ba. Fi'il madhi dia dad, ra, ba. Sudah pasti dad baris fathah, ba baris fathah. Ra tu ain fi'il. Daraba ke, dariba ke, daruba. Kalau daraba mungkin wazan 1 2 3. Kalau dariba mungkin wazan 4 atau 5. Kalau daruba wazan yang ke-6. Daruba tak mungkin. Wazan ke-4 boleh jadi. Mungkin wazan dariba, yadribu. Atau wazan yang ke-2, daraba yadribu. Tapi satu jawapannya, wazan yang kedua. Daraba yadribu. Amal dia idrib. Daraba boleh tasrif 14. Daraba, darabu. Ya, wazan kedua betul. Masya-Allah. Rin Hasan. Tahniah. Barakallah. Baik. Ya. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari'. Amar idrib nahi la tadrib. Itu dah 40 dah selesai. Ada 40 perkataannya. Daripada idrib ni kita dah boleh pecah jadi 40 dengan tahu menguasai kita ilmu saraf. Kita boleh meminda, boleh merubah kalimat tu. Dengan kita masukkan domir, alif tasniah jadi daraba. Masuk waw jamaah darabu. Masih untuk mana darabata. Masuk waw nun niswa darabna. Masuk ta mutaharrik darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuna, darabtunna, darabtu, darabna. Kalau fi'il mudhari' dhamir mustatir yadribu, yadribani alif tasniah. Waw nun, waw jamaah yadribuna. Tadribu dia dhamir mustatir, tadribani alif tasniah. Yadribna mereka, mana nun niswa. Masukkan dhamir. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, masukkan ya mukhatabah. Tadribani, masukkan alif tasniah. Tadribna, masukkan nun niswa. Adribu dhamir mustatir wujuban. Adribu dhamir mustatir wujuban. Selesai. Fi'il mudhari'. Amar idrib, idriba, idribu. Idribi, idriba, idribna. Semua boleh buat fi'il amar. Sebab kita ambil daripada fi'il mudhari'. Tadribu, tadriban, tadribuna. Tadribina, tadriban, tadribna. Fi'il lahi begitu. Ambil fi'il mudhari', buang nun dia. Buang nun di ujung dan sukunkan yang baris dhammah. Tambahkan alif. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. Selesai. InsyaAllah lepas ini saya akan buat sambung ni tentang macam mana nak ubah fi'il mudhari'. Daripada bila anda kekal menguasai fi'il mudhari' dengan jelas, banyak isim zaman, isim makan selesai. Banyak boleh selesai. Itu lebih mudah lagi. Dengan fi'il mudhari' saja. InsyaAllah. Tunggu, kita akan bincang lagi lepas raya, insyaAllah. Tapi lepas raya tak boleh buat hari-hari. Kita buat mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Allahu'alam bissawab. Doa sama-sama. Sambung 9-3 minit. Fadrib bi'asa, maka pukullah. Fakul nadrib, maka telah berkata oleh kami pukullah oleh engkau. Fi'il dah ada, fa'il pun dah ada. Dhamir mustatir wujuban. Sebab fa'il tu, dhamir tu tetap menjadi fa'il. Bi dengan jar. Bi dengan huruf jar. Asa isim. Asa tongkat. Tapi tak ada alif lam, tak ada tanwin. Berarti dia mudhaf. Kaf dhamir muttasil, dia bersambung dengan asa. Tapi tulis tak sambung Ustaz. Memang tulisan tak bersambung. Alif tulis sambung. Kalau sambung jadi lam nanti. Mana-mana dhamir yang jadi mudhaf ilaih, automatically dhamir tu akan dinamakan dhamir muttasil. Wazan 40 ya Ustaz. Ya, itu untuk madhi, mudhari', amar, nahi saja. Itu dapat jadi 40. Belum madhi majhul, mudhari' majhul lagi. Tambah lagi 28. Tambah 28 lagi. 14 madhi majhul, mudhari' majhul. Belum masdar lagi. Belum isim fa'il lagi, belum isim maf'ul. InsyaAllah. Semua tu kita akan belajar nanti. Tak lama. InsyaAllah. Habis tahun ni semua tu akan selesai. Habis tahun ni insyaAllah. Habis tahun ni saya yakin. Kalau anda sekarang ni bulan apa?
Bulan masih bulan 5. Ada 7 bulan lagi. Oh, Masya Allah, boleh selesai. Tambahan kelas kita kerap. InsyaAllah, boleh. Semua tu akan selesai. Saya akan, kalau modul saya memang selesai. Berdasarkan buku nota yang saya tulis. Nota yang saya tulis tu ikut modul. Dan sekarang yang saya ajar tu berdasarkan kepada nota. Cuma sedikit jumlah fi'liyah tu saya dah up, saya loncat sikit. Semua program ni saya ada loncat sikit untuk jumlah fi'liyah. Ada fa'il ada ragam sikit, ada sikit tu. Tapi secara umum dia mengikuti flow yang saya tetapkan. Bagi yang ada nota, itulah yang saya tuliskan. Jadi nota yang saya tulis sebenarnya dia berhubung kait dengan video-video yang kita tengok di semua siaran saya dalam YouTube, dalam Facebook. Semua sama. Dia punya flow memang sama. InsyaAllah. Bagi yang nakkan buku, cerita buku saya ceritakan sekali. InsyaAllah buku saya ini insyaAllah saya akan ambil. Besok malam ni mungkin saya akan packing. Dan insyaAllah besok saya akan buat penghantaran. Saya cuba akan selesaikan dalam sehari 2 ni, InsyaAllah. Jadi tolong sertakan kepada yang dah ada menempah, sila sertakan alamat yang penuh. Jangan lupa postcode sekaligus dan nombor telefon. Penting. Dan saya kena tulis malam ni, kena selesaikan juga. Kena buat, kalau sampai kat office baru nak catat memang makan masa yang panjang. Kena selesaikan kat rumah. Si borang semua harus hantar. Dia harap dapat beri kerjasama. Dan tolong catatkan nama saya. Nanti saya tak dapat nak semak satu persatu sebab dalam tu nama kadang tak ada, saya nombor telefon dia saya nak mencari-cari susah. Ramai sangat yang kontak saya, jadi saya tak tahu yang mana satu. Jadi saya kena buka satu-satu. Jadi untuk nak memudahkan saya, tolong bagi nombor telefon, alamat dan buku yang berapa, yang mana satu anda nak pilih. Tapi nasihat saya beli satu set. Sebab yang buku purple dia lebih kepada menerangkan tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan murakab jari, murakab idhafi dan murakab tausifi di samping isim fi'il huruf. Dia lebih fokus pada situ. Tapi sementara buku nota saya lebih menjurus kepada ilmu saraf dan ilmu nahwu. Kedua-dua tu bergandingan, okey? Jadi tapi terpulang pada anda. Saya tak ada memaksa pada semua. Terpulang pada pilihan anda, okey? Sekali lagi, saya terus kepada pelajaran kita. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Maka telah berkata oleh kami, pukullah oleh engkau dengan tongkat engkau akan al-hajar, akan batu. Hijarah, saya terjemahkan batu-batu. Hajar, batu. Mufrad, akan batu. Nampak? Mufrad. Ada fathah. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Fa maka infajarat, telah terpancar oleh ia. Fanfajarat maka telah terpancar oleh ia. Fi'il madhi. Dalam fi'il madhi itu ada dhamir mustatir jawazan. Dalam fi'il madhi itu ada dhamir mustatir jawazan. Apa dhamir dia? Huwa atau hiya? Dhamir huwa atau hiya? Dhamir hiya. Bila dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum, di dalam tersebut dhamir fi'il tersebut ada dhamir mustatir jawazan, iaitu dhamir huwa atau dhamir hiya, maknanya ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Tanda fa'il zahir ada 3 tanda. Pertama, baris dhammah. Baris dhammah ni terkhusus pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim sahaja. Ada dengan huruf alif. Huruf alif khusus pada isim musanna. Dan ada dengan huruf waw. Ada dengan huruf waw. Ya betul, hiya tu. Ilmu umi. Huwa bukan, ada huwa untuk muzakkar. Infajara. Ni infajarat. Dhamir hiya. Hiya. Ya. Dhamir hiya atau huwa. Maka ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Tengok tanda dia. Tengok ada pada dhammah tak? Di hujung tak ada. Maknanya tak ada isim mufrad, tak ada jamak taksir, tak ada jamak muannas salim. Ada huruf alif tak? Isnata tu. Ada alif tu mak? Minhu daripada isnata ni asalnya tu. Isnata 2. Asyarah tu 10. 2 10 kita dah rangkumkan tu. Isnata asyarah tu 12.
Isnata tu, alif tu tanda bagi fa'il dia. Maka jangan lupa tambah oleh. Maka telah terpancar minhu daripadanya isnata asyara. Ni murakkab ni, dia dah lengkap dah ni. Dia dah lengkap. Ada di istilah dia, saya lupa dah. Untuk 11, 12, 13 sampai 19 dia dah package sekali. Oleh 12. Yang terjemah oleh 210. Itu betul-betul harfiah tu. Tak ada kaedah tu. Itu harfiah tu tak menepati sistem kita. Kita akan terjemah isnata asyara oleh kita nak. Sebab menunjukkan fa'il bagi infajar. Maka telah terpancar daripadanya oleh 12 ainan mata air. Ain ni kita tamyiz. Ainan nama tamyiz. Semalam ada yang membincangkan tamyiz ni macam mana ni Ustaz? Masya Allah, Pak Haji Ramli Ismail punya penerangan nampak bagus. Tamyiz, ini satu perkara insya-Allah kita akan bincang kemudian. Secara ringkas saya nak ceritakan, tamyiz ni adalah isim. Dan isim tersebut isim yang mansub. Mansub tu maksudnya ada tanda baris fathah di ujung dia. Fathah dan nakirah. Dan dia nakirah maksudnya dari tanwin. Dan dia berlaku setelah jumlah tu sempurna. Maksud sempurna ada fi'il, ada fa'il. Fa'il mana? Jangan akan mata air tak. Dan dia menerangkan sesuatu yang tak jelas lagi. Dengan tujuan menerangkan sesuatu yang tak jelas. Lebih khusus pada bilangan, sukatan, ukuran itu. Dia ada detail, dia ada mumayyiz malfuz, ada malhuz Jadi panduan kita nak kenal tamyiz ni biasanya kalau ada isim tafdil, biasanya ada tamyiz. Ada isim tafdil, tamyiz, ataupun ada bilangan, ada sukatan, ada ukuran, ada yang melibatkan sukatannya, dia ada tamyiz. Dan satu lagi kalau ada fi'il yang tak jelas macam semua besar. Apa yang besar? Macam orang menanti-nanti. Ada ini satu kaedah juga. Supaya pendengar tertunggu-tunggu. Awak lebih baik daripada saya. Apa yang baik? Baik apa? Khuluqan. Oh, akhlaknya. Anta ahsanu minni. Awak lebih baik daripada saya apa? Malan, harta. Oh, harta. Tamyiz ni menjadikan pendengar ternanti-nanti. Ini satu kaedah tertunggu-tunggu. InsyaAllah kita akan belajar nantilah tentang tamyiz. Dia satu isim, dia isim mansub dan nakirah. Apa itu nakirah? Dia tak ada alif lam, dia bertanwin. Dia tak ada alif lam Ainan, dan isim mansub. Ada fathah dia tu. Maka telah terpancar daripadanya oleh 12 mata air. Jawazan huwa dan fathah. Kata dasar infajarat fa jibra. Kata dasar fa fi'il dia huruf fa, ain fi'il jim dan lam fi'il ra. Alif dan nun tambahan. Ni fi'il 5 huruf. Kita akan bincang tentang fi'il 5 huruf. Fan fajarat, maka telah terpancar daripadanya oleh 12 mata air. Qad, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Apa beza qad dengan inna? Qad adalah kata pengukuh. Pengukuh kata, kata penegas bagi jumlah fi'liyah. Kalau inna, kata pengukuh bagi jumlah ismiyah. Dia mengukuhkan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Qad untuk jumlah fi'liyah. Cuma kadang-kadang ada qad, ada tujuan bukan untuk mengukuhkan, dia untuk litakrib, untuk menunjukkan hampir. Macam qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Bukan solat pun, itu qamah. Belum solat lagi pun. Tapi nak menunjukkan litakrib, menunjukkan hampir, dekat. Ada juga qad menunjukkan litaklil, untuk menunjukkan sedikit. Wa qad ta'lamu, dan sedikit. Kadang-kadang orang terjemahkan bukan sesungguhnya. Qad mana kadang-kadang. Dia artikan kadang-kadang. Saya ada ketika kadang-kadang tu tak berapa tepat juga. Amat sedikit. Kita tak banyak. Qad. Tapi secara umum kita terjemahkan qad ni sesungguhnya dulu. Okey. Dia untuk pengukuhan, penegasan bagi jumlah fi'liyah. Ini yang paling utama, paling banyak berlaku dalam terjemahan Quran Sesungguhnya alima telah mengetahui oleh ia. Fi'il madhi telah mengetahui oleh ia. Dalam fi'il madhi ada dhamir huwa ni. Dhamir mustatir jawazan. Bila ada dhamir mustatir huwa atau hiya, biasa ada fa'il zahir. Tengok ada isim yang baru dhammah tak? Kullu nama, kullu baru dhammah. Ini fa'il dia. Jangan lupa tambah oleh. Sesungguhnya telah mengetahui oleh ia dah tak payah lagi. Oleh tiap-tiap unasin manusia. Unasin tiap-tiap manusia. Ini pun jamak taksir. Insan,
Unas. Jamak taksir. Unasin akan oleh tiap-tiap manusia. Masyraba. Nampak? Masyraba pada fathah, ini mansub. Untuk maf'ul bih. Akan masyraba, tempat minum. Syariba telah minum oleh ia. Kalau ada mim baris fathah ni, dia menunjukkan tempat atau masa. Masa minum atau tempat minum. Kalau mim baris fathah. Kalau buang mim, tukar huruf ya. Yashrabu, ia minum. Buang mim tinggal ya. Yashrabu, ia minum. Ashrabu, aku minum. Tashrabu, engkau minum. Syariba telah minum ia. Berarti ni wazan nombor berapa? Syariba, yashrabu, nombor 4. Senang dapat. Ni isim makan nama ni. Isim. Ni isim. Akan tempat. Akan tempat minum. Home, mereka. Mudhaf ilaih. Selesai satu jumlah fi'liyah. Sesungguhnya telah mengetahui oleh tiap-tiap manusia akan tempat minum mereka. Selesai. Jumlah fi'liyah. 9-16. Qad huruf. Huruf tahqiq. Seterusnya, kulu fi'il amar, makanlah olehmu. Kita dah bincang. Wow, ra'ataf, dia menyambungkan antara fi'il amar dengan fi'il amar. Makanlah olehmu dan minumlah olehmu. Syariba yashrabu. Wazan nombor 4. Fa'ila yaf'alu. Shin roba. Min daripada huruf jar. Rizki majrur. Min rizki murakab jari. Min rizki murakab jari. Rizkillah. Rizki ni mudhaf. Rizki ni mudhaf. Allah mudhaf ilaih. Murakab idafi. Murakab idafi. Dan minumlah olehmu daripada rizkillah, pemberian Allah. Min rizkillah. Wow, ra'ataf. Boleh ataf amar dengan nahi, boleh sambung. Wala ta'saw. Asalnya ta'sawna. Ada nun di hujung. Wala ta'saw, dan jangan kamu bermaharajalela. Wala ta'saw, dan jangan kamu bermaharajalela. Fil ardi. Fil ardi murakab jari. Fil ardi murakab jari. Pada bumi atau di bumi. Mufsidina, hal selaku, boleh tambah selaku orang-orang yang membuat kerosakan. Mufsidina, selaku tu tambahan. Selaku adalah tambahan. Mufsidina, orang-orang yang membuat kerosakan. Hal bagi ni ta'saw tu, fa'il dia waw jamaah. Hal bagi fa'il yang kita namakan sahibul hal. Ciri-ciri sahibul hal, ada bilangan dan jenis mesti serupa. Tentang sahibul hal dan hal itu insya-Allah kita bincang kemudian. Yang penting anda tahu ini jumlah fi'lah dan boleh terjemah. Minimal anda boleh terjemah, cukuplah dulu. Tak nak cerita macam mana Ustaz ni, saya tak tahu. Tak apa, bukan semestinya yang kita cerita ni semua 100% anda boleh dapat. So kurang-kurang ni info. Dapat info pendedahan. Okey, bagi yang baru, bagi yang lama tu pengukuhan. Bagi dah lagi pemantapan. Perkongsian ini saya. Kalau ada kekurangan pada saya boleh tu tambahkan. Boleh maklumkan pada saya. Boleh PM saya atau beri komen pada. Kalau komen dekat sini tak boleh. Banyak sangat saya tak boleh nak cek. Saya tak mampu nak semak. Saya ada tugas-tugas lain nak buat kerja. Mungkin lepas ni nak buat, siapkan nota kan. Jadi kalau boleh PM personal saya. Sama ada pada melalui handphone, WhatsApp ataupun melalui Messenger. Okay. Hari ini selesai jam sehingga ayat yang ke-60. Sekarang waktu sudah menunjukkan 9:19. Alhamdulillah. Masih lagi 65 orang. Stabil nampak Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton dan yang memberi perhatian kepada apa yang saya kongsikan sepanjang kita bermula jam 7.30 tadi. Saya biasa setiap kali saya mulakan, saya akan kongsikan tentang ayat yang bakal kita terjemah sebagaimana yang dibacakan oleh saudara Jom Maladi. Terima kasih saudara Jom. Semoga beliau terus istiqamah dan beliau akan menjadi motivasi pada teman-teman yang lain, khususnya kawan teman-teman beliau untuk terus peluang belajar terjemah Quran ni. Taklah susah mana. Walaupun latar belakang kita tak pernah pergi sekolah agama pun, bukan makna kita tak boleh. InsyaAllah boleh. Mustahil. Allah yang berikan kepada kita. Allah yang cipta kita. Allah tahu. Pasti Allah tahu kita boleh. Kita mampu. Cuma masalah dia kita tak tahu cara dia. Kita belum tahu kaedah dia.
Mungkin kaedah yang saya kongsikan ini boleh membantu anda. Mungkin. Kalau tak kena, mungkin ada kaedah lain. Tapi jangan putus asa, jangan mundur, jangan lari. Selagi anda duduk dalam jalan yang sama, insya-Allah anda akan sampai. Tapi kalau anda keluar dari jalan yang benar, anda cari jalan lain, tak mungkin. Anda nak ke Kuala Lumpur, ikutlah highway, satu jalan. Anda masuk jalan lain, anda penat. Walaupun anda naik basikal, tapi insya-Allah jalan yang sama, anda akan sampai ke Kuala Lumpur. Walaupun anda jalan kaki, tetap anda akan sampai. Tapi kalau anda keluar dari jalan highway, anda berisiko tinggi. Boleh jadi anda jumpa jalan yang betul, boleh jadi anda akan terus melenceng. Kalau orang Indonesia itu melenceng ke jalan yang lain. Alhamdulillah. Jadi nasihat saya, kalau punya peluang dan serasi, silakan. Sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Semoga anda semua terus bersemangat, terus belajar, dan nasihat saya, jangan sekali-kali terjemah pada lembaran Quran yang ada tafsir, yang ada mana. Tak membantu. Terjemahlah pada lembaran Quran yang bersih dan bersebarang nota. Kalau benar-benar lupa, baru rujuk nota. Dan buat catatan. Catatan itu adalah sokongan pada ingatan kita. InsyaAllah dia lebih deras lagi. Dan kau boleh rakam yang anda punya rakaman anda, terjemahan anda. Kalau sudi untuk kongsikan pada saya, untuk saya semak, insyaAllah saya cuba semak. Ada ruang, saya akan semak anda punya terjemahan. Kalau saya tak mampu semak, saya minta pelajar-pelajar saya kan yang dekat ni, saya minta tolong mereka semakkan. InsyaAllah kita ada ramai sini yang boleh tolong bantu semak ni. InsyaAllah pelajar-pelajar sini, saya di sini sudah bersiap sedia untuk menjadi hawariyun, untuk membantu. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi.